Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau perhatikan, yakni memikir kepada orang-orang yang diberi kepada mereka sebahagian daripada Alkitab. Yud'auna ila kitabillahi, mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu dijadikan hakim, liyahkuma bainahum, thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian sebahagian daripada mereka berpaling tadah, wahum mu'ridun, dan mereka pulanya ingkar sambil menolak seruan dan hukum kitab Allah itu. Ayat-ayat masih lagi berbicara tentang ahli kitab. Yang terdekat dengan ayat 23 yang kita baca ini berbicara tentang sekumpulan manusia Yahudi kufurkan ayat-ayat Allah, kufurkan sebab semangat agama sudah malap pada mereka. Apabila semangat agama sudah malap, ayat-ayat Allah dipermainkan. Sama ada yang dibaca, ayat yang dibaca, ayat yang dilihat, ayat yang didengar. Tidak memberi sebarang kesan kepada mereka. Akhlak boleh runtuh dengan sebab lemah semangat agama, hingga Nabi-Nabi pun sanggup dibunuh mereka. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa pun dibunuh juga jika tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa akan terbunuh di tangan kaum Yahudi. Begitu sekali. Mereka tidak sahaja Nabi-Nabi sanggup bunuh, hatta kepada orang yang memperjuangkan kebenaran, keadilan juga dibunuh. Wa ya'muruna an-nasa bil qisti wa yaqtuluna alladhina ya'muruna an-nasa bil qisti. Mereka bunuh orang yang menyuruh supaya berlaku adil, juga dibunuh. Siapa orang ini? Orang ini dulu Yahudi. Sebab sejarah mereka telah bunuh Nabi. Sejarah mereka bunuh para ulama. Hadis menyatakan satu hari beratus-ratus orang dibunuh pagi dan petang. Akhlak, kerana apabila akhlak agama sudah tidak ada, boleh jadi sampai begitu. Kemudian pula satu lagi, dorak-dalik Yahudi dan perangai mereka yang buruk ini disebutkan di sini, bukan sahaja Yahudi tetapi meliputi siapa jua yang mempunyai perangai ini. Nabi kita SAW disuruh perhatikan kepada satu kumpulan manusia. Satu kumpulan manusia yang diberi Allah kepada mereka kitab, tapi bila diajak kembali kepada kitab, mereka tolak, tak mahu, tidak mahu. Dalam hadis menyebutkan sebab nuzul hadis ini, Nabi SAW dalam program dakwahnya satu hari membuat program untuk pergi berdakwah di Midras. Midras ini itulah nama nama balai Taurat. Tempat kaji Taurat namanya Midras di kalangan orang Yahudi. Di sini kitab Taurat mereka bincang dan mereka seminarkan. Nabi masuk berjumpalah dengan pakar-pakar mereka, dengan satu kumpulan daripada Yahudi. Nabi mengajak mereka supaya kembali kepada Allah. Ikutlah agama Allah, aslim taslam. Sebagaimana yang dulu, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka telah menyerah diri mereka kepada Allah, maka mereka beroleh petunjuk. Nabi tawarkan kepada mereka bila masuk ke Midras ini, Nabi tawarkan kepada mereka supaya masuk Islam. Ini jalan yang paling selamat. Aslim taslam. Mengapa suruh masuk Islam? Suruh masuk Islam sebab kitab mereka juga macam tu. Yahudi, kitabnya Taurat, Injil, kitabnya Kristian, kitabnya Injil. Betulkan di sini? Betulkan penyerahan diri anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya, Yahudi sejak bila pun lagi mereka merasakan besar diri. Mereka merasakan keturunan mereka, keturunan yang mulia. Keturunan Yafis. Keturunan Saki Baki yang selamat. Saki Baki keturunan Nabi yang selamat.
yang diselamatkan oleh Allah daripada tufan besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Itu keturunan mereka, keturunan Nabi-Nabi, keturunan Nabi Nuh, keturunan Yafis. Katanya, oleh kerana semangat sombong ini, maka salah seorang daripada mereka namanya Nu'aim bin Haris, bila Nabi berdakwah, dia tanya, "Hai Muhammad, ya ma'ala ayyi dinin anta?" Mu agama apa? Dia tanya balik. Pasal apa? Pasal ini orang baru. Ini orang baru ni. Baru. Dia orang dah sekian lama, beratus tahun sudah beragama Taurat, beragama Islam. Tanyalah dia, "Ala ayyi dinin anta?" Nabi kata, "Inni ala millati Ibrahim wa dini." Aku agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Pegangan itu yang aku perjuangkan pada hari ini. Lalu mereka kata ni puak Yahudi yang ada di Madras ini, kalau agama Yahudi katanya Ibrahim itu beragama Yahudi. Agama Ibrahim itu agama Yahudi. Nabi kata, aku agama Ibrahim. Agama Ibrahim. Mereka kata Ibrahim beragama Yahudi. Kalau begitu, Nabi kata, mari kita semuanya kembali kepada Taurat, kita tengok siapa agama Nabi Ibrahim itu. Nabi ajak mereka suruh buka Taurat di balai Taurat mereka. Tengok, ini cara berdakwah. Dakwah perlu mempunyai bekalan yang tinggi. Nabi pernah mengaji Taurat ke? Tidak mengaji Taurat. Nabi tidak pernah mengaji, tak ada tok guru dan tidak ada profesor yang mengajarnya. Tapi dia boleh menunjukkan satu cara dakwah yang betul. Bila mereka katakan Ibrahim ini beragama Yahudi, Nabi tidak kata, mari kita tengok Quran. Mari kita baca Quran. Ayat sekian-sekian. Baca depan siapa? Depan orang kafir. Depan orang yang semaya pun tidak pakai seluar pendek. Baca ayat Quran kepada dia. Surah Qul Huwallah. Oh, sedaplah dia. Bolehkah macam tu? Tidak betul ini. Kita bincang dengan orang bukan Islam, tak perlulah duk baca Quran kat dia. Kalau baca pun buat apa? Baca pun dia tak ada guna. Tapi saya pernah lah dengar orang ni, dia berdebat dengan orang pakai seluar pendek. Berdebat, bincang. Baca ayat Quran sana sini. Kosong je lah, kita kiranya tak ada. Boleh, tapi kita balik setakat mana, di mana pembacaan mereka, setakat mana ilmu mereka, bidang mereka, itu lebih cepat sampai kepada matlamat. Baiklah. Nabi kata, mari kita tengok Taurat, fahiyal faslu bainana, ini keputusan di antara kita. Apa yang dikatakan oleh Taurat, itulah sebenarnya keputusannya. Untuk menentukan Nabi Ibrahim ni agama apa, Yahudi ke tidak Yahudi. Mereka enggan. Tak mahu pasal apa? Bila balik kepada Taurat akan berjumpa lah bahawa agama Nabi Ibrahim itu agama Islam. Millata Ibrahim Hanifah, agama Tauhid, tidak seperti agama Taurat yang memuja manusia, memuja kedudukan dan sebagainya, memuja keturunan. Baik. Satu sebab nuzul. Satu lagi sebab nuzul, seorang ulama Yahudi namanya Abdullah ibn Suriyah. Suriyah ni Sad, Waw, Ra, Ya, Alif. Suriyah. Dia bawanya pezina berjumpa dengan Nabi SAW. Dia minta hukum Nabi. Minta hukum daripada Nabi. Hukum Nabi supaya dihukumkan ke atas laki-laki ini. Laki-laki yang berzina. Bila dibawa kepada Nabi, Nabi kata, mau baca kitabmu lah. Baca kitab Taurat. Dia kata, kita nak hukum Islam. Mereka ingatnya mereka boleh kurangkan sikit lah. Tidak mau rejam. Padahal adalah kitab Taurat. Kena rejam sampai mati juga. Baik, dia naknya sebab 80 kali ke begitu, jangan sikit minta hukum daripada Nabi. Nabi kata, baca kitab Taurat, tengok hukum kamu. Hukum. Bila begitu mereka pun balik bawa mari Taurat. Bila baca Taurat, dia tinggal beberapa ayat, dia tutup dengan tangan dia ayat-ayat yang mengenai zina itu, hukum rejam. Nabi kata, buka tangan ni, baca tepat hak dia tutup dengan tangan. Tengok ni, penipu Yahudi. Penipu. Namanya Abdullah bin Suriyah. Ini orang yang ulama mereka, ahbar, pendeta Yahudi, gitu. Dua sebab ini dianggap sebagai sebab nuzul bagi ayat yang kita baca ini. Ayat berkata, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi, kamu tidak pelakkah melihat terhadap sikap orang Yahudi yang diberi kepada mereka bahagian daripada kitab? Dia tidak beri semua juga. Tak ada manusia semua ilmu sempurna padanya, tidak. Minal kitab, nasiban, satu bahagian daripada kitab. Nasiban minal kitab.
yud'auna ila kitabillahi, mereka diseru kepada kitab Allah, yakni kembali kepada Al-Quran, balik kepada Islam, liyahkuma bainahum, untuk jadikan hukum di antara mereka. Apapun masalah yang berlaku, balik kepada Al-Quran, terima saja hukum Al-Quran. Ada sebahagian dia Yahudi, summa yatawalla fariqum minhum, kemudian sebahagian daripada mereka berpaling tada, wahum mu'ridun, dan mereka ini enggan. Mengapa mereka enggan? Bila diajak kembali kepada kitab, sama ada kitab itu kitab Quran ataupun kitab Taurat, mereka balik kepada Taurat yang asli, bukannya Taurat yang dipindah. Mengapa mereka tolak? Bukankah kitab mereka Yahudi? Mereka tolak, ada sebabnya. Sebabnya ayat akan menyatakan mereka merasakan nama Yahudi sudah cukup untuk masuk syurga. Nama Yahudi. Besok tidak akan ditanya kamu beramal atau tak beramal. Tidak. Darah keturunan kamu darah siapa? Darah keturunan Yahudi. Jom syurga. Mereka beranggapan begitu. Ini salah. Zalika bi'annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Yang demikian disebabkan mereka mendakwa dengan berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka. Kami orang Yahudi, kami puak-puak kami pemegang kitab, ahli kitab, tak masuk neraka kecuali kalau masuk pun beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Wa gharrahum fi dinihim, dan mereka itu sebenarnya telah diperdayakan dalam agama mereka oleh dakwaan mereka yang dusta, yang mereka ada-adakan. Ma kanu yaftarun. Ayat bercakap saja Yahudi. Sebenarnya bukan hanya Yahudi, siapa pun juga, orang Islam pun juga. Kadang-kadang di kalangan orang Islam pun ada sikap yang seumpama ini. Mereka enggan beramal tapi mengaku Islam, apa-apa pun Islam. Islam mereka mengaku. Tetapi amal ibadat amat lemah, amat kurang. Sembahyang kadang-kadang tinggal. Bila ditanya ni pasal apa, mereka akan kata Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Bila Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, dia kata nak buat apa? Nak tak dalam surga, tak untung. Tak dalam neraka, tak untung juga Allah. Baiklah dia letak dalam surga. Yang kamu tak semayang, Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu alasannya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Betul ke tak betul? Tak betul. Nabi SAW pernah berhadapan dengan golongan yang seumpama ini. Barangkali Nabi apabila mendakwah kepada puak-puak dia, puak-puak Quraisy, Nabi bersabda dan selepas menyeru mereka, Nabi kata, ya Bani Ka'b bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai keturunan Ka'b bin Lu'ay. Ka'b bin Lu'ay ini datuk nenek Nabi. Wahai keturunan Ka'b ibn Lu'ay, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Selamatkan diri kamu. Ya Bani Murrah bin Ka'b, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai keturunan Murrah ibn Ka'b, selamatkanlah kamu daripada api neraka. Hinggalah sampai kepada akhir sekali Nabi kata, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, putrinya, selamatkan diri kamu daripada api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menyelamatkan kamu daripada neraka. Tak mempunyai kuasa. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bi balaliha. Hanya aku mempunyai hubungan rahim dengan kamu. Kamu anak aku akan basahkan kamu dengan dengan uapnya. Untuk menyelamatkan kamu tidak, tetapi hubungan rahim setakat itu setinggi-tingginya. Nabi kita SAW tidak boleh menyelamatkan sekalipun anaknya daripada neraka. Kalau anak tidak boleh diselamatkan, apalagilah orang lain. Memang betul Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim, tetapi tidak ada satu kuasa yang diberi Allah kepada manusia ini, hatta Nabi pun, untuk bawa balik, untuk tarik orang yang dalam neraka ini, letak dia dalam surga. Nabi kata tiada. Itu dia. Sikap ini sebenarnya sikap yang paling buruk sekali jika ada pada sesiapa pun. Dia boleh menggagalkan hidupnya. Kadang-kadang kita lihat fenomena ini ada pada pelajar. Orang lain belajar bersungguh, bukan main dia sepanjang tahun, belajar, mengkaji, membaca, menghafal. Tapi ada sebilangannya, dia kata, kita 2-3 hari belum puasa, kita berjumpa dengan ustaz lah, minta soalan dengan dia. Minta soalan, patutnya tak ada masalah lah.
mengaji tidak, dia kata ustaz tu baik. Ustaz tu baik, dianya bawa pergi hadiah rumah dia, berjumpa dengan anak dia, minta soalan, dia bagi soalan, kita hafal soalan tu sajalah. Orang ni sebenarnya dia telah silap membuat perhitungan. Pagi puasa tengok soalannya lain, soalan pun tak dapat misalnya, macam mana nasibnya? Nasibnya orang dia akan tunggu setahun lagi ataupun 2 tahun lagi. Sebab dia membuat perhitungan salah, dia ingat kedudukan dia ini dapat diselamatkan dengan hadiah dia. Dia berjumpa dengan ustaz, berjumpa dengan cikgu, berjumpa dengan siapa, barangkali begitulah. Yahudi dahulu mempunyai semangat ini, mempunyai fahaman ini, sikap yang seumpama ini. Mereka merasakan darah keturunan Yahudi, sama ada darah itu darah Yafes, anak Nabi Nuh, ataupun darah Sam, dan ini sebahagian daripada Yahudi, mereka bangga darah Sam lebih tinggi daripada lain-lain darah. Setengahnya menyatakan darah Yafes lebih tinggi daripada darah-darah yang lain. Sesiapa yang ada hubungan keturunan dengan 2 orang manusia ini, yang anak Nabi Nuh ini, dia tidak akan disentuh api neraka, tak masuk neraka. Yang lain-lain ni orang Arab ni, dia kata yang ni pada setengah ajaran, setengah kepercayaan Yahudi, kedudukan mereka samalah dengan binatang, sama dengan binatang. Dia panggil goyim. Goyim ini iaitulah satu makhluk yang dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi hamba kepada Bani Israel, untuk jadi hamba kepada Yahudi, termasuklah Bani Israel. Begitu sekali sombongnya mereka. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di sini, inilah sebabnya maka Yahudi begitu sekali jatuh akhlak mereka kerana kepercayaan mereka itu salah. Kemudiannya, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka itu tertipu dalam agama mereka disebabkan isu yang mereka ciptakan sendiri. Kemudian seterusnya, fa kaifa idza jama'na wallahu subhanahu wa ta'ala.